Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan kita bersama lagi. Okey, maaf aku lambat sikit. Saya 2 hari ni aku tak sempat keluarkan video. Okey, aku nak cerita pasal Syed Saddiq. Alhamdulillah Syed Saddiq dah didapati bersalah tuduhan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Kita pun tahu dia ambil duit, dia sakau, dia rompak daripada armada punya geng-geng armada punya duit. Lepas tu depa ada rundingan kan, depa ada tim-tim depa ni agih-agihkan duit. Lepas tu duit yang dapat untuk hak Syed Saddiq dia pi bubuh ke dalam akaun ASB, Amanah Saham Bumi Putra. Syed Saddiq dia bubuh 2 kali. Pertama kali dia bubuh 50,000 dan kali kedua dia bubuh lagi 50,000. Dan kalau tak silap aku ada jumpa duit di dalam rumah dia 250,000. Dan macam-macam alasan. Macam dia kata rumah dia kena rompak, peti besi dia tu kena rompak oleh bibi dia. Oleh pengasuh rumah untuk orang tukar-tukar, mungkin orang Indonesia ke apa hak yang duk cuci-cuci rumah. Jadi biasalah kan. Of course dia pun kok macam mana pun tak akan mengakulah kan. Macam kita lah, kita dah berak dah tepi jalan, tobat lahum, kita tak akan mengaku, kita tak akan mengaku. Padahal benda tu ada money trail. Mana mai duit 50,000 masuk dalam akaun kan. Dan juga dia ada saksi dia, saksi-saksi dia menceritakan kan memang berlaku, memang ada bukti duit keluar. Duit keluar daripada armada punya bank, keluar dan duit tu masuk ke dalam parti akaun Syed Saddiq. Dia ada money trail, dia ada statement bank mengatakan ada duit masuk dan ada duit keluar. Biasanya macam contoh macam kes Najib Razak lah. Najib Razak tu kalau dalam akaun bank dia tak ada money trail, kemungkinan Najib tidak didapati bersalah, tapi disebabkan ada duit yang masuk dan ada duit yang keluar. Jadi disebabkan ada bukti yang kukuh melalui akaun bank, memang payah. Memang payahlah sebab kita ada bukti yang sangat-sangat kukuh. So memang payahlah untuk depa nak selamat. Najib dia nak selamatkan, Syed Saddiq dia nak selamatkan, memang payah. Jadi kita nak faham untuk kes ni, hampa boleh baca detail untuk kes Syed Saddiq. Hampa boleh search Google. Maaf geng, ganggu, ada orang call. Jadi disebabkan ada bukti-bukti yang sangat-sangat kukuh, kita nak selamat, kita nak terselamat daripada tuduhan tu memang payah. Sebab ada bukti, ada duit setiap 1 sen. Setiap 1 sen masuk dalam akaun hang pun memang payah gila hang duk nak selamat. So, aku nak bawa bersama-sama dengan hampa, bersama dengan Iswadi, dia akan ceritakan daripada A sampai Z. Kan, daripada apa dia kesalahan yang dah dibuat oleh Syed Saddiq ni. Kan, apa yang berlaku, apa itu, apa ini kan, Iswadi dia akan bentangkan kepada kita semua daripada kes apa dia pengubahan wang haram. Sebab apa berlaku pengubahan wang haram? Yang dia curi tu, dia tu ketua pemuda. So armada tu di bawah dia. Apabila armada tu dikuasai oleh dia boleh handle duit kan, dia boleh handle segalanya. So harta yang dia ada di bawah Parti Bersatu, harta tu dia salah guna. Dia ambil duit tu, bila dia ambil duit tu, dia berlakulah pecah amanah. Amanah yang diberikan kepada Syed Saddiq pecah amanah. So, dengan salah guna harta tu, harta yang diamanahkan untuk dia tu, dia ambil duit tu, dia sakau, lepas tu dia pibuh sana, dia pibuh sini, kan, tambah-tambah dia pibuh ke dalam akaun bank Parti Bersatu, dia dah jadi pengubahan wang haram. So apabila berlaku pengubahan wang haram, peningatlah. Jadi jom aku nak bawa bersama-sama dengan apa untuk kita fahami kes Syed Saddiq, dan aku akan bawa sehinggalah Syed Saddiq dah dijatuhi hukuman bersalah dan Iswadi pun dia akan cerita kepada kita semua. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Cerita terakhir Syed Saddiq hari Khamis ini, tuan-tuan. Okay. Saddiq bebas atau bersalah diketahui Khamis ini. Kuala Lumpur, nasib ahli Parlimen Muar Syed Saddiq sama ada dilepas atau dibebas atas 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Muda Armada akan diputuskan Mahkamah Tinggi pada Khamis ini.
Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid dijadualkan membaca keputusan pada jam 9 pagi. Jika mahkamah memihak kepada pihak pembelaan dengan berpendapat bekas Menteri Belia dan Sukan itu berjaya menimbulkan keraguan munasabah, beliau akan dilepas dan dibebas serta-merta. Bagaimanapun, jika mahkamah berpandangan sebaliknya, Presiden Ikatan Demokratik Muda berusia 30 tahun itu berdepan hukuman penjara atau denda jika sabit kesalahan. Pada 27 September lalu, pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes itu. Sebahagian saksi ialah ibu bapa, Sharifah Mahani dan juga Syed Abdul Rahman Al-Sagof serta bekas penolong Bendahari Ahmada, Rafiq Hakim. Kes itu dikendalikan Timbalan Pondok Raya. Baik. Benda yang saya dengar lah, ini mungkin tak didedahkan lagi atau mungkin dah didedahkan dalam mahkamah, ialah berkenaan dengan kes ini, iaitu Syed Saddiq dikatakan mengeluarkan dana, ini dakwaan dia, mengeluarkan dana berjumlah 1 juta ringgit, kemudian dibahagi-bahagikan kepada 3-4 orang. Kantoi isunya apabila salah seorang daripada mereka menggunakan wang tersebut. Itu yang kantoi. So, bila dia kena tahan SPRM, dia spill the bin. Dia pecah lubang. Dia kata bahawa dia dapat duit itu daripada Syed Saddiq. Yang itu yang dia kantoi. Dan orang tersebut, dia katakan menjadi salah satu saksi. Now, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? Yang ni saya tak bolehlah jamdekan. Tetapi, kalau melihat kepada keadaan ini, kalau kita nak lihat secara umum je lah. Alright, kita kena lihat macam ni tuan-tuan. Dia bukan masalah niat. Okay, dia bukan masalah niat, tapi masalahnya adalah perbuatan. Dia aktor serius dia, perbuatan dia tu. Sebab niat itu boleh dinilai melalui perbuatan. Apabila dia mengeluarkan dana tersebut, duit tersebut diletakkan ke dalam akaun mana? Diberikan kepada individu tertentu dan dikatakan dimasukkan ke dalam akaun dia sendiri. Dikatakan akaun ASB kalau silap saya. Di dalam akaun ASB dia sendiri. Dikeluarkan 1 juta. Now, bila dimasukkan ke dalam akaun dia sendiri, timbul persoalan kenapa? Dia kata dia nak ganti duit dia dan sebagainya lah. Benda-benda macam tu lah. Dan itu satu kesalahan lah. Sebab dia bukan melibatkan dana yang kecil, dia melibatkan satu dana yang besar. 1 juta ringgit. Mungkin bagi geng-geng tu 1 juta tak ada benda lah kan. Tapi bagi kita satu dana yang besar. Dan dia juga adalah dana armada. Okey, itu yang pertama. Kedua, timbul persoalan, adakah dana itu dikeluarkan dengan persetujuan daripada board sebagaimana yang diperlukan, sebagaimana yang dikehendaki. Okey, sebagaimana yang dikehendaki. Okey, itu satu persoalan. Kemudian saksi Syed Saddiq sendiri mengatakan. Okey. Saksi Syed Saddiq, saya baca. Terima kasih 11,000 menonton kita. Syed Saddiq tak pernah arah Rafiq keluar wang 1 juta saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa Syed Saddiq tidak pernah mengarahkan bekas penolong Bendahari Angkatan Muda Bersatu Rafiq untuk mengeluarkan wang sebanyak 1 juta daripada akaun Armada. Bekas ketua penerangannya Ulia Akmal Hashimuddin berkata, membacakan keterangan saksi. Datuk Azhar berkata, keputusan pengeluaran wang dibuat sebuah kumpulan melibatkan pemimpin tertinggi Armada dikenali G5 yang mengadakan perbincangan di rumah tertuduh. Keputusan dibuat oleh G5 secara bersama bahawa bantuan diperlukan untuk COVID-19 Raya dan Ramadan. Jumlah pengeluaran adalah berdasarkan keperluan setelah Rafiq berbincang dengan Esko Armada yang bertanggungjawab. Pengagihan dana bagi bantuan yang dinyatakan adalah secara ad hoc. Oleh demikian, tiada keperluan untuk sedia kertas kerja bagi tujuan itu. Tiada sebarang kertas kerja dibentangkan kepada MPT bersatu sepanjang keahlian saya. Saya tidak pernah punya sebab untuk percaya bahawa kertas kerja perlu dibentangkan bagi mana-mana pengeluaran, pembelanjaan atau pengurusan program bersatu, katanya. Menurut petuduhan, Syed Saddiq merupakan ketua Armada bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan mengendalikan dana berjumlah 1 juta. Perbuatan tersebut didakwa dilakukan di CIMB KL Sentral. Baik. Yang ini yang jadi timbul persoalan tuan-tuan. Bila mana duit itu transit dan terdapat trace. Yang ni yang susah. So, bila transit itu ada, tracing itu ada, duit itu dibelanjakan ke mana itu perkara kedua. Tapi ada transit tersebut dan dia tidak melalui keputusan yang proper. So, apakah keputusan yang proper? Yang itu bersatu, mahkamah akan tentukanlah sama ada keputusan itu proper atau tidak. Dan saya tertarik untuk membaca keputusan mahkamah kalau sekiranya beliau didapati bersalah atau tidak bersalah.
Sebab bersalah atau tidak bersalah Syed Saddiq selepas ini, dia akan menjadi satu benchmark, taklah benchmark juga sebenarnya, kepada kes seperti Wan Saiful Wan Jan dan juga kes siapa tuan-tuan? Si Muhyiddin Yassin. Menarik. Baik, habis kat situ. Last sekali, saya nak buat cerita Syed Saddiq. Ada yang mengatakan dia herois sebab dia dapati bersalah. Kerana itu, kerana ini, kerana dia tidak sokong PMX lah, maka dia dapati bersalah. Okay. Itu saya kata logik, dia orang tak logik kan. Sebelum itu kita cerita dulu. Syed Saddiq dihukum penjara 7 tahun, denda 10 juta dan 2 sebatan. Bekas Menteri Bilion dan Sukan Syed Saddiq dijatuhkan hukuman 7 tahun, 2 sebatan dan juga denda 10 juta. Hukuman itu setelah Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman bersalah terhadap 4 pertuduhan pecah amanah CBT, criminal breach of trust, salah guna harta dan penggubalan wang haram membabitkan dana Pemuda Bersatu Armada berjumlah 1.12 juta ringgit. Hakim Azhar bagaimanapun membenarkan permohonan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat. Perbicaraan bermula. Okey. Baik. Soalan yang pertama. Adakah Syed Saddiq terus masuk penjara? Jawapannya tidak. Kenapa tidak masuk penjara terus? Sebab dia ada 2 lagi peluang rayuan, iaitu di Mahkamah Rayuan dan juga di Mahkamah Persekutuan. So, pending kepada proses tersebut, pertama dia tidak akan dipenjarakan dahulu. So, berapa lama is? Mungkin ambil 4-5 tahun lagi. Mungkin. Tempoh mungkin sampai PRU 16 atau lepas PRU 16. It will take time. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak akan hilang jawatan sebagai ahli parlimen kerana pending appeal. Sama macam Najib dululah. Dia tak hilang jawatan sebagai ahli parlimen kerana pending appeal. Masih lagi dalam appeal. Okay. Now, dalam keadaan tersebut, sekarang ini apa yang berlaku? Okay. Macam mana nak kata? Ada yang mengatakan, sebab dia tak sokong PMX lah, maka dia dijatuhkan hukuman. Okay. Sebelum itu saya nak cerita. Syed Saddiq didakwa bukan pada zaman sekarang. Ada yang kata dia baru didakwa, kenapa terus dapati bersalah? Dia telah didakwa pada tahun zaman Perikatan Nasional menjadi Perdana Menteri, menjadi kerajaan lagi. Ini 22 Februari 23 dia mengatakan saya didakwa kerana tak sokong Muhyiddin. Bekas Armada mengatakan Syed Saddiq memberitahu beliau didakwa kerana tidak menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu. Now, katakanlah ada orang kata sebab dia tak sokong PMX lah dia dapati bersalah. Kalau macam tu, kenapa dia keluar parti? Kenapa dia keluar daripada kerajaan? Ni kalau katakanlah kerana itu. Kan? Kerana dia sokong PMX lah. Tak sokong PMX lah, maka dia dapati bersalah. Macam tu kenapa dia keluar? Kenapa dia keluar daripada kerajaan? Kalau kekal dalam kerajaan itu menyebabkan dia tidak didapati bersalah, kenapa dia keluar daripada kerajaan? Itu logik yang pertama, flawed dah. Kan? Betul tak? Logiknya macam tu lah. Kenapa dia tak ada apa kes pun dengan, tak gaduh pun dengan Anwar Ibrahim, tak gaduh pun dengan ahli parlimen, tak. Tiba-tiba dia declare dia keluar. Kerana dia tak puas hati dengan itu, ini dan sebagainya, dia declare diri dia keluar. Kenapa? Kalaulah alasan menyokong atau tidak menyokong menyebabkan dia kena dakwa, kena didapati bersalah, kenapa dia tak kekal dalam kerajaan? Itu soalan saya yang pertama. Kemudian kita fikir logik lah macam tu kan. Oh, dia kata, kemudian kita kata PMX tak boleh campur tangan dalam urusan ini. So bila PMX tak campur tangan, didapati dia bersalah, kamu kata PMX campur tangan. Habis macam mana? Nak PMX campur tangan supaya dia tidak bersalah? Yang mana satu? 2-3 hari lepas saya ada buat video. Saya kata dia akan didapati bersalah. Ada video tu dalam short saya, ada saya letakkan. Saya dah kata, dia check kes dia clear. Kes dia macam kes Najib, SRC. Duit masuk dalam akaun. Clear. Transaksi itu ada. Clear. Now, ada orang kata, habis Zahid didapati tidak bersalah, Zahid didapati tidak bersalah. Macam mana pula tu? Dia pula didapati bersalah. Saya nak cerita. Zahid ada 2 kes besar. Dan kedua-dua kes Zahid 40 pertuduhan dan 47 pertuduhan dilepas dan dibebaskan. Yang 47 dilepas tanpa dibebaskan, tetapi 40 dilepas dan dibebaskan.
Pada zaman bila 40 itu dilepas dan dibebaskan? Sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Pada bulan bila tuan-tuan? Ini 23 September 2022, Mahkamah Ahmad Zahid lepas, bebas 40 pertuduhan rasuah VLN. Kita kena ingat pilihan raya bulan November. Ini September 2022. Siapa pemerintah? PN. Pada masa itu PN membebaskan ataupun Mahkamah membebaskan Zahid pada zaman Perikatan Nasional berkuasa. Habis yang tu korang nak cakap apa? Adakah kamu kata kerajaan campur tangan? Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri campur tangan? Masa saya mengulas isu tersebut, saya baca fakta kes, saya kata memang wajar pun Zahid dibebaskan. Itu konklusi saya. Dan video saya masih ada dalam YouTube. Tonton boleh tengok sendiri, boleh cari sendiri ulasan saya terhadap kes Zahid ini. Saya fair. Saya melihat fakta. Sama juga dengan kes 47 pertuduhan tersebut. Saya fair, saya melihat fakta. Sama juga dengan kes kes Syed Saddiq. Saya fair, saya melihat fakta. Sama juga sewaktu saya mengulas kes Rosmah. Saya mengulas kes Najib Tun Razak bila beliau didapati bersalah dalam kes Solar dan juga dalam kes SRC. Be fair. Dan tuan-tuan boleh tengok ulasan panjang saya berkenaan dengan perkara tersebut. Tiba-tiba sekarang ni timbul pula soalan, kenapa dibebaskan? Masa PN memerintah pun 40 dibebaskan, habis tu macam mana? Yang itu macam mana? Yang itu tak ada siapa yang bangkitkan isu tu kan? Yang itu macam mana? Adakah kamu mengatakan PN korup? So, Syed Saddiq akan menjadi orang pertama yang akan dikenakan hukuman sebat. Ahli parlimen, ahli politik lah. Syed Saddiq ahli politik pertama dikenakan hukuman sebat. Ahli parlimen Syed Saddiq merupakan ahli politik pertama di negara ini dikenakan hukuman sebat setelah dibukti bersalah atas 4 pertuduhan. Okay. Tapi akan ada appeal lah. Mungkin appeal on sentence, mungkin appeal on the case. Kita tak tahu lagi. Nah, ada yang tanya, kenapa Syed Saddiq dikenakan sebatan tetapi Najib tidak dikenakan sebatan? Ini ketidakadilan. Siapa cakap macam tu dia bodoh lah. Lain kali tanya, bukan terus nak menuduh. Undang-undang negara kita, kesalahan Najib itu adalah kesalahan yang boleh menyebabkan dia juga disebat. Cuma apabila seseorang itu telah berusia 50 tahun ke atas, maka sebarang hukuman sebatan yang dikenakan kepada dia tidak akan dikenakan kerana faktor usia. Itu je. So, kepada Syed Saddiq, dia kenalah, dia muda lagi, umur baru 30. Kan? Umur baru 30. Umur baru 30. Syed Saddiq mengatakan hari ini, saya undur sebagai presiden muda. Syed Saddiq dapati bersalah di atas 4 pertuduhan berkaitan penyelewengan, mengatakan dia akan berundur sebagai presiden muda. Dia berkata jawatan itu kini disandang oleh bekas timbalan muda Amirah Aisyah yang juga adalah Adun Puteri Wangsa. Ada orang kata, habis tu kenapa Zahid tak pergi berundur diri daripada jawatan presiden? Sebab dia tidak dapati bersalah lagi. Kenapa dia nak mengundurkan diri? Syed Saddiq, sewaktu dia didakwa hari itu, kenapa dia tidak mengundurkan diri sebagai jawatan presiden muda? Kenapa sekarang baru undur diri setelah dia dapati bersalah? Itu je. Kan? So, Zahid tak ada dapati bersalah. Kesnya digugurkan. Representasinya dia terima. Kita nak kata macam mana? Contoh dia orang kata, habis Zahid bersalah ke, saya tanya. Saya kata, tuan-tuan, sebab itu bila Syed Saddiq kata, last kali saya cerita, terima kasih 12,000, 13,000 orang menonton malam ni, minat kau dengan Syed Saddiq. Dia kata apa? Pemimpin perlu jadi lebih putih daripada putih. Memberi bayangan berkenaan masa depan politiknya, Syed Saddiq kata pemimpin Malaysia mestilah lebih putih daripada putih, whiter than white. Dia berkata demikian ketika sidang media khas selepas Mahkamah Tinggi menyabitkannya atas kesalahan untuk mengubah Malaysia bukan tentang satu individu tetapi tentang membina institusi melangkaui parti dan personaliti supaya negara di landasan betul, tidak kira siapa mentadbir. Untuk menjadi pemimpin yang membangun Malaysia, dia mestilah lebih putih daripada putih. Untuk jadi pemimpin yang baik, untuk merealisasikan impian, dia perlu lebih putih daripada putih, katanya. Itu akan jadi faktor penting untuk saya membuat keputusan yang saya akan bawa kepada kepimpinan muda setelah pembincangan dan perundingan. Saya Saddiq berkata dia akan mengumumkan perihal masa depan politiknya. Terdahulu Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman. Baik. Dia dah umum lah, dia tarik diri. Now,
Dia kata bukan individu tetapi institusi. Tetapi institusi itu bermula daripada individu. Whiter than white. Dia sendiri tahu apa yang dia lakukan. Tuan-tuan, ada benda yang saya tak ceritakan dalam live berkenaan dengan kes Syed Saddiq ni. Kalau ada masa siapa jumpa saya ngeteng-ngeteng kopi-kopi, saya cerita. Sebab cerita-cerita ini diceritakan kepada saya oleh mereka yang menerima duit. Bukan orang yang terima duit tu cerita pada saya, tetapi dia adalah pegawai ataupun someone kepada orang yang terima duit daripada Syed Saddiq berkenaan dengan kes ini. So dia ceritakan apa yang berlaku, bagaimana dia kantoi. Sebenarnya duit hilang tu adalah satu perangkap je. Dia ada peristiwa sebelum itu. Yang itu nanti tuan-tuan, saya akan ada satu video saya dedikasikan untuk nak melihat satu persatu kes. Saya akan saya akan bawa kes Syed Saddiq, saya akan buka dan kita akan lihat satu persatu bukti. Saya akan bawa satu persatu apa yang hakim kata, apa yang hakim putuskan, apa yang hakim menilaikan. Kesimpulan yang saya kata bahawa Syed Saddiq memang telah melakukan pecah amanah. Now, sama ada dia sedar atau tidak itu perkara kedua. Mungkin dia sengaja atau tidak itu perkara kedua. Itu saya kata dia dalam jenayah dia mens actus reus dan mens rea. Mens rea tu niat, actus reus perbuatan. Kita tak boleh nak baca niat orang. Oh, saya tak sengaja. Saya tak sengaja itu bukan defense. Kita lihat daripada perbuatannya. So perbuatan itu sendiri, saya tak tahu ini satu kesalahan. Perbuatan itu sendiri boleh menjadi satu kesalahan, boleh menjadi makna kepada niat apabila perbuatan itu dilakukan sedemikian. Dan telah terbukti macam saya kata tadi, daripada segi pembahagian, daripada segi perbuatan itu sendiri, jelas Syed Saddiq telah melakukan jenayah. Dan ini telah dinyatakan oleh Mahkamah Tinggi itu sendiri. Pembuktian dia senang dan jelas, tuan-tuan. Dana daripada akaun Bersatu Armada telah dikeluarkan tanpa sebarang persetujuan daripada MKT, Majlis Kerja Tertinggi atau Majlis something tertinggi lah, tapi Bersatu atau Armada punya. Kemudian tanpa persetujuan itu dah satu kesalahan. Kemudian dikeluarkan dia, dimasukkan antaranya ke dalam akaun peribadi dan diberikan kepada beberapa orang individu untuk dipegang. Kemudian dia menggunakan alasan lah itu, ini dan sebagainya. Alasan itu adalah alasan. Yang penting, duit itu telah pun dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam akaun peribadi atas tujuan apa-apa. Tak penting. Yang penting telah dilakukan dalam kadar dan juga perbuatan yang menyalahi prosedur dan juga therefore sekaligus menyalahi undang-undang. Ada defense Syed Saddiq dalam mahkamah? Siapa? Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan Iswadi. Aku harap hampa semua faham penjelasan Iswadi. Dan memang aku nampak lah seperti mana Iswadi cakap tadi, antara kes Najib Razak dengan kes Syed Saddiq. Dan kita tak boleh samakan antara kes Zahid Hamidi. Kes Zahid Hamidi, tuduhan UKSB punya kes 40 pertuduhan yang digugurkan tu tak ada kena mengena dengan Ekombank. Dia tuduhan rasuah melalui cash. Jadi mereka tak dapat buktikan, sebab tu 47 kes di zaman Perikatan Nasional digugurkan. Okey, 47 kes digugurkan lagi zaman kerajaan hari ini, disebabkan tuduhan-tuduhan hak yang dibuat tu di bawah yayasan dia sendiri, di bawah satu pertubuhan Yayasan Akal Budi di bawah Zahid Hamidi. Jadi pada aku itu semua duit dia, itu semua yayasan yang dia tubuh, rumah anak yatim hak yang dia buat, rumah-rumah orang tua hak yang dia buat. Jadi dengan menggunakan modal dia, duit hak yang dia cari, dia letak untuk menguruskan rumah-rumah anak yatim, untuk beli rumah untuk orang tua. Jadi sebab itulah apabila setelah dibicarakan Zahid Hamidi terselamat dan dia dapat DNAA. Tapi siapa ada bukti, bolehlah pergi buat laporan polis, pergi serah kepada SPRM dan boleh buka balik kes Zahid Hamidi. Itu pembandingan. Tapi Zahid Hamidi punya ni, dia tak ada seperti mana kes Najib Razak,
Dia tak ada seperti Syed Saddiq, duit orang lain masuk ke dalam akaun dia, duit. Contoh macam Zahid Hamidi dulu pernah jadi menteri Menteri Pertahanan dan menteri dan timbalan Perdana Menteri. Okey. Zahid Hamidi contohlah, dia contoh macam Zahid Hamidi ada ambil duit Kementerian Pertahanan bubuh di dalam akaun dia, ataupun dia ambil apa-apa di bawah timbalan Perdana Menteri punya agensi, dia ambil, dia pibuh ke dalam akaun bank dia. Barulah Zahid Hamidi akan berlaku seperti Syed Saddiq dan seperti Najib Razak. Barulah akan berlaku. Tapi Zahid Hamidi tak ada tuduhan melibatkan perkara-perkara yang macam tu. Jadi itulah perbezaan antara kes Zahid Hamidi. Jadi itulah orang kata, muda-muda jangan sakau. Bila dah tua, malu kat orang. Muda, cuba hampa bayangkan, budak baru 30 tahun ke 31 tahun. Kan 31 tahun Syed Saddiq, Allah, 1 juta babe. Bukan main lagi dia duk kata ni duit mak bapak dia, ini duit kawan ni, ini duit kawan tu, ini mak dia punya. Tapi duk fikir-fikir takkanlah sampai banyak tu. Hang baru umur 30 tahun. Luar biasa. Lainlah kalau hang ada bisnes. Hampa faham tak? Lainlah kalau dia ada bisnes. Bisnes ni tak mustahil orang umur 22, orang umur 20 pun dah boleh kaya dah. Sebab apa? Sebab dia bisnes. Berbeza dengan ahli politik kan. Dia sebelum ni tak ada duit, sebelum ni duk tak mewah pun, bila jadi menteri, bila dia duduk di dalam dunia politik, tiba-tiba dia kaya, tiba-tiba dia senang. Itu ada sesuatu yang tak kena. Ada juga orang mempertikaikan. Depa kata apa tau? Depa kata disebabkan Syed Saddiq tarik sokongan terhadap Kerajaan Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, sebab itulah Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah. Cuba hang fikir balik pertuduhan yang dibuat kepada Syed Saddiq daripada zaman pemerintahan Perikatan Nasional, disebabkan dia tak bersama dengan Muhyiddin, maka dia dituduh. Dan kemungkinan besar perkara yang Syed Saddiq ambil duit tu memang dah lama dah. Mungkin dia ambil daripada tahun 2018 ataupun 2019 dia dah ambil duit tu. Dan apabila Syed Saddiq dia tak sehaluan dengan Muhyiddin Yassin, so Muhyiddin Yassin pun geram dan buat budak-budak Muhyiddin Yassin pergi buat laporan polis. Sebab apa? Hang dah ambil hak aku, hang dah ambil yang hak parti aku. Ini kalau macam Muhyiddin punya ni lah, dia macam Muhyiddin punya tempat kan, dalam hati dia kata dekat Syed Saddiq, hang dah ambil hak aku, hang dah ambil duit aku RM1 juta, tapi hang tak mau ikut hang tak mau ikut cakap aku. So bila ada bukti yang sangat-sangat kukuh, ada dia punya hayat armada punya orang, memang ada bukti, ada saksi. So bolehlah Muhyiddin Yassin hantar budak-budak dah pergi buat report, pergi buat laporan polis. Jadi hari ni tiba-tiba Pakatan Harapan dan Barisan Nasional pula dia salah. Ini pertuduhan tu bukannya pihak Pakatan Harapan, bukannya pihak Barisan Nasional. Yang tuduh, yang bawa bukti, yang bawa ke mahkamah pihak Perikatan Nasional, pihak Parti Bersatu, pihak Muhyiddin Yassin. Hampa faham tak? Muhyiddin Yassin ni yang Muhyiddin yang pergi buat laporan polis, dan polis pun siasat, SPRM pun siasat. Lepas tu kantoi, kenapa pula tiba-tiba kerajaan hari ni salah? Satu lagi, ada orang kata kan, salah satunya disebabkan Zahid Hamidi dapat DNAA dan Syed Saddiq dia tak dapat DNAA. Jadi sebab itulah Syed Saddiq sakit hati sangat dengan kerajaan hari ni, sebab ibarat kerajaan hari ni tak ambil tahu pasal Syed Saddiq, dia tak fokus terhadap Syed Saddiq dan langsung abaikan Syed Saddiq kan. Macam yang mesyuarat presiden parti di dalam kerajaan pun duk tak panggil Syed Saddiq. Jadi sebab tu Syed Saddiq agak sakit hati, agak geram, agak meroyan. Sebab itulah dia tarik sokongan. Jadi kena ingat, kita alhamdulillah kita tak mau pihak kerajaan campur tangan ke apa ke. Tak kiralah hang pihak kerajaan. Tapi alhamdulillah, syukran ya Allah. Terima kasih ya Allah, nasib baik Syed Saddiq dijatuhi hukuman bersalah ketika dia tak bersama dengan pihak kerajaan. Alhamdulillah. Kalau Syed Saddiq sekarang ni masih bersama dengan pihak kerajaan, aku tak tahu. And wajah kerajaan hari ni,
wajah imej kerajaan hari ni terus dicop. Alhamdulillah dia dah keluar daripada kerajaan hari ni, dia dah tak bersama dengan kerajaan hari ni. Tahu-tahu memang didapati bersalah. Dan tak lain tak bukan peguam kepada Syed Saddiq adalah Gobind Singh. Gobind Singh ni ahli Parlimen Puchong mewakili Pakatan Harapan. Jangan lupa geng, peguam yang handle Syed Saddiq semalam, yang fight untuk membela Syed Saddiq adalah Gobind Singh, ahli Parlimen DAP mewakili Pakatan Harapan. Sebab tu untuk kes Syed Saddiq ni tak ada dipolitikkan ke apa. Sebab peguam daripada Pakatan Harapan. Jadi kita tak mahu. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat. Aku berpuas hati kerajaan tak campur tangan terhadap kes Syed Saddiq ni. Dan teruskanlah kan. Satu lagi Syed Saddiq, dia macam dia kena dua sebatan disebabkan dia masih muda. Kalau siapa-siapa yang macam dijatuhi hukuman bersalah seperti Najib Razak ataupun beberapa orang lagi, disebabkan amount dia terlalu besar macam ni, RM1 juta untuk kes Syed Saddiq ni, dan dia dijatuhi hukuman bersalah kena bayar denda 10 juta ke 5 juta ringgit, dan dikenakan dua sebatan disebabkan dia masih muda. Yang geng Najib sebabkan Najib dia dah lebih umur 50 tahun, jadi dia tak kena sebatan. Jadi alhamdulillah lah, kita berpuas hati, kita harap teruskan konsisten. Bukan main lagi dia duk kata no, pusat kehakiman tak adil. Oh, apabila Syed Saddiq apabila tidak menguntungkan bukan main ge hang cakap pusat kehakiman tak adil. Oh, apabila menguntungkan kan, apabila contoh macam semalam mahkamah cakap okey Syed Saddiq tidak bersalah, dapatlah DNAA ke DAA ke kan. Oh, mulalah dia kata oh pusat kehakiman kita adil. Muka tu baru dia tahu. Jadi itulah hipokrit oleh puak-puak ni, teman-teman Syed Saddiq ni, anak-anak muda yang gila kuasa lah pada aku. Dia kemaruk sangat. Jadi kita harapkan dalam masa terdekat dia pibat rayuan dekat mana-mana kan, macam Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan last kali. Kita kalau dalam masa terdekat ni kerusi dia mungkin akan digugurkan sebab dia melebihi RM2,000. Kalau siapa-siapa ahli-ahli parlimen yang setakat dia menjalani dia punya tugas sebagai ahli parlimen, tiba-tiba dia dah lakukan satu kesalahan dan didenda ataupun dijatuhi hukuman bersalah melebihi RM2,000, automatik kerusi dah tergugur, perlu diadakan pilihan raya kecil. Apabila dia dijatuhi hukuman bersalah kurang daripada RM2,000, dia boleh kekal sebagai ahli parlimen lagi. Kalau melebihi RM2,000, kerusi dah automatik digugurkan. Sekarang ni of course lah, kita kena tunggulah proses rayuan daripada pihak Syed Saddiq. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampak antuang. Assalamualaikum.